sekalian, kita sambung pengajian Al-Hikam karangan Saiful Atta, terjemahan ke dalam bahasa Jawi oleh Tok Ulama ni Syekh Abdul Malik daripada Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi barakati yaumiddin. Qala wa akmalu 'abdi, situ betul muka surat 148. Wa akmalu 'abdi syariba fazdada, situ Fasda wa akmalu 'abdi, sempurna hamba. Ni yang ketiga, yang terakhir sekali, yang paling ni kalau kita nisbah pada kita belajar ni muqarrabun lah. Ni kumpulan muqarrabun, kumpulan bi ghairi hisab. Dan yang terlebih sempurna wa akmalu 'abdi syariba fazdada wa dahwi wa ghaba. Fasdada udura fala jam'u yahjubuhu an farqihi wala farquhu yahjubuhu an jum'ihi. Ini kisah cerita yang ketiga yang paling sempurna sekali. Dan yang terlebih sempurna daripada yang tersebut itu hamba Allah yang telah meminum ia, maka bertambah-tambah siumannya. Meminum itu bermakna mengamalkan syariat lah. Mengamalkan syariat, mengamalkan qiyamul lail, mengamalkan baca Quran, mengamalkan puasa dan sebagainya. Dapat kesan daripada hasil daripada itu. Dengan air syariat, ya, dengan air syariat ibadat lah. Daripada hasil usaha kita, hasil puasa kita, hasil semayang kita, hasil makanan halal kita tadi, maka dia terlalu dapat kesan itu. Dan telah ghaib ia daripada segala makhluk. Kita buat tadi ataupun benda-benda menjadi sebab tadi tidak berguna lagi. Maksudnya bukan sebab itu. Maka bertambah-tambah dengan minumannya. Makin dia bertambah mengamalkan syariat. Bukan kata makin sufi makin tak semayang. Ada pelajaran tasawuf pula, telajak sufi semaya pakai niat. Telajak sufi gugur syariat. Itu sesat. Ajaran sesat. Orang ahli hakikat ni gugur syariat. Kalau saya jumpa dia cakap kepala otak. Makin banyak dia menambahkan takwa, makin kuat dia punya ibadat dia. Bukan kata makin lama tasawuf makin gugur syariat. Dia gugur syariat tu pakai tasawuf. Oh, tak ada. Syariat tu merupakan air minuman. Makin minum makin sedap, makin hilang dagu, makin sedap, makin minum. Bukan sedap pun tidak, makin diamalkan dengan minumannya. Dan khudur serta mereka itu dengan hak. Makin bertambah rapat kepada Allah. Makin bertambah rapat kepada Allah. Adakah kita macam tu? Ya. Maka tiada jamaknya menanding daripada paraknya. Tidak berpisah. Serupa saja. Ketika mana dia beribadat kuat pun rapat dengan Allah. Ketika mana dia kurang berapat dengan Allah. Tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan kurang ibadat dengan banyak ibadat. Kan ada kadang-kadang kita mari slow, kurang sikit semayang. Masa rajin lah, masa malas mari kan. Ada qiyamul lail lah, ada malas qiyamul lail, tak boleh bangun lah, ada bangun, ada tak bangun, betul tak? Tidak beri kesan. Kalau kita bangun malam boleh bangun, Alhamdulillah, bangun awal hari ni aku. Ada kadang-kadang tak sedar, Astaghfirullahalazim, hari ni apa masalah aku ni. Semua sekali Allah belaka. Kita boleh bangun cepat pun, Alhamdulillah. Kita bangun malam, Astaghfirullahalazim. Tidak terlibat dengan kekecewaan. Bukan bermakna bila tak boleh bangun malam tu macam lah berniaga dengan tu. Niaga dengan tu. Lama bangun pagi, kurang nasi lemak orang jual. Tu jual nasi lemak. Lama buka rugi, cepat buka untung. Bukan begitu. Dengan Tuhan tidak. Kita boleh banyak beribadat pun daripada Allah, kita tak mampu pun daripada Allah. Kelemahan diri kita tu sendiri pun adalah kejadian Allah. Maka jangan lupa Allah. Sebab saya kata, jangan kecewa dengan jahil. Perintah Allahnya bukan suruh alim, perintah Allah belajar. Jangan kecewa dengan dosa. Apa gerak ustaz ni? Perintah Allah yang taubat. Ni kita tak berdosa kufur ke aku? Aduh, sedaknya. Kita kata taubat. Oh, sedak lah tu. Buat dosa taubat. Tak terima. Tak mahu terima. Apa pasal? Dia tidak belajar ilmu hakikat. Bila belajar ilmu hakikat, tengok. Sama antara jamaknya dengan faraknya. Ketika rajin beribadat berapat kepada Allah, ketika dia melemah, dia mari jemu pun rapat kepada Allah. Mengeluh, ya Allah, lemahnya aku dalam ibadat kepadamu. Tidak dapat bangun malam, kuatnya nafsu aku. Ya Allah, bantulah aku rapat semula. Sebab itu jangan kecewa, jangan lupa dengan Allah. Sama ada kita boleh beribadat pun itu Allah. Dan kalau kita jemu pun daripada Allah, tingkatkan usaha. Jangan pula jemu dah aku jauh lah daripada Allah, bukan gitu. Nampak dia ajar kita. Ni orang yang ketiga. Dan tiada faraknya menanding akan dia daripada jamaknya. Tak serupa saja.
Masa dia rapat dengan Allah, Allah lah. Masa jauh pun, Allah lah. Masa dia rajin pun, Allah lah. Boleh faham boleh faham. Salute sorry. Dia maknanya kita mungkin makin banyak kita belajar, kena banyak makin praktikal. Manusia boleh dikenali melalui tiga perkara. Yang pertama zat, sifat dan apa. Semua sekali makhluk atau muka bumi ni dikenali melalui tiga perkara. Sebab tu Allah perkenalkan diri dia zat, sifat dan af'al. Okey, zat tak dapatlah sebab Allah Taala itu ialah laisa kamitslihi syai'. Maka yang kita boleh kenali Allah ialah sifat dan af'al. Sifat Allah tadi melalui kesannya. Allah Taala Maha Pemurah. Mana kesannya? Tengok siapa menurunkan hujan, siapa memberikan cahaya. Sifat Allah gagah perkasa. Mana kesannya? Tengok di Nepal. Sekarang ni mencecah 7 siapa meletupkan bumi ni? Siapa bagi gonjel tu? Nak gonjel pokok motel boleh dah suruh Arif. Nak gonjel Nepal siapa boleh? Melainkan kuasa Allah. Iza rujjatil ardu rajja. Tu dia. Kalau kita main ilmu ni, nampaklah siapa punya kegagahan? Allah. Maka Allah memperkenalkan sifatnya. Kesannya ialah hancur bumi di Nepal. Itu af'al lah. Maka kita kenal siapa punya hal ni? Allah. Bermakna semua benda mesti ada zat, sifat dan af'al. Cumanya dari segi ilmu tasawuf, zat ni digunakan untuk Allah. Untuk makhluk digunakan jisim. Jisim dan arad. Itu untuk manusia, untuk makhluk. Baik. Nak mengenali diri kita juga macam itulah. Katakan contohnya, kita mengenali satu benda. Bong stokor. Tak boleh kenal apa benda lagi. Mesti cari sifat. Oh, panas. Panas tu sifat apa tu? Sifat api. Okey, betul ke api? Demam pun panas. Betul tak? Bisu pun panas. Mana af'alnya? Kena kertas terbakar. Oh, api. Api pasal apa? Panas dan membakar. Oh, api. Okey. Oh, kita pegang satu benda, stokor gitu. Lembek-lembek sikit, kuning-kuning. Lepas tu, sifat dia lembut. Lepas tu, bang busung. Kenapa tak gagak? Tahu. Maknanya, satu benda apa saja mesti dikenali melalui sifat dan af'al. Begitu juga manusia. Kita tidak boleh judge orang daripada apa yang kita akui. Tapi kesan daripada sifat dan af'al dia. Setara mana kejatuhan dia, setara mana kekuatan dia tadi dengan terhadap Allah. Kekuatan diri dia dengan Allah setara mana? Adakah dia orang awam? Adakah dia orang khawas? Adakah khawasul? Khawas. Nilai dalam melalui kita. Adakah kita hak ketiga ni? Dok yang keberapa? Yang kedua. Betul ke yang kedua? Yang kedua apa agak sepanjang jawab? Ni yang ketiga ni. Ya. Okey, kita reverse balik, remind apa yang pelajaran yang lepas. Manusia terbagi kepada tiga. Dibagikan oleh dalam ulama ini. Yang pertama ialah orang yang jenis apa? Tak ni, kitab ni. Jangan ambil pelajaran lain. Ambil kitab ni. Yang pertama apa dia? Orang yang meletakkan satu perkara kepada sebab. Orang yang melakukan perkara percaya kepada sebab. Percaya kepada sebab. Okey. Maka orang ini yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik khafi. Bagaimana syirik jali? Kok mana pun kalau kita tak rajin, tak percaya. Takkan percaya, confirm. Itu syirik jali. Sebab apa? Sebab dia bergantung seluruhnya kepada kuasa makhluk. Selagi tak ada kuasa, tak boleh buat apa-apa. Mesti kita ada kuasa, apa boleh buat? Apa dia cakap? Apa saya nak jawab? Cuba angkat tangan. Bergantung seluruhnya kepada makhluk. Selagi kita tak ada kuasa, kita boleh buat apa-apa. Dia ada kuasa, baru buat segala-gala. Maka oleh sebab itu wajibmu ni apa benda? Ni yang pertama ni, syirik jali. Berpegang kepada makhluk 100%. Okey, ada pula. Kalau kita nak sihat, kena berubat. Kokok mana pun kena berubat. Tapi walau bagaimanapun, Allah Maha Berkuasa. Syirik khafi.
Makna apa? Makna masih lagi dia bersandar kepada makhluk. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, ubat itu sebab sahaja. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Bagaimanapun baik mesti daripada Allah. Walaupun tidak berubat pun masih boleh baik kalau Allah mahukan baik. Itu baru sempurna. Tapi orang ini dah bergantung kepada sebab. Maka kumpulan majadda wajada duduk sini. Kumpulan di mana ada usaha, di situ ada kejayaan. Dia duduk sini. Tidak duduk sini, duduk sini. Salah satu. Okey, kumpulan ini saudara sekalian digelar orang awam. Okey. Pergi kepada yang kedua. Apa yang kedua? Tak baca balik kitab. Baca pun tak faham tak? Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua, dia tidak bergantung lagi kepada makhluk. Walaupun dia bergantung kepada sebab, tapi separuh daripada kepercayaannya melebihi 60, 50, 70% ke atas adalah terserah kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Orang ini orang yang sudah berjaya daripada syirik khafi dan syirik jali. Tetapi kadang-kadang mari jemu, kadang-kadang mari malah. Tetapi akidahnya tidak berubah. Yang ketiga sedang belajar sekarang. Wa akmalu, yang paling sempurna. Tidak ada diam dirinya, sebab pun tak ada kecuali Allah. Itu yang sedang belajar sekarang. Hak yang kita belajar sekarang, saudara, jangan bermimpi ini mukarrabi, tapi kena belajar. Ambil tahu saja, macam kita belajar kesultanan lah. Ceramah di masjid, tugas sultan. Dianya tukar kebun. Belajar bak kau ngaji pasu sultan, belajar saja. Bukan awak sultan. Macam kita belajar saja, bukan mukarrabi. Jangan pula mukarrabi aku berkali. Amboi, muka tak mali. Mukarrabi tuan-tuan, bighairi hisab. Dia berada dengan Allah 100%. Okey. Boleh wala fana'uhu yusarrifuhu an baqa'i wala baqa'uhu yasaddu an fana'i fa yu'ti kullu zi qistin qistahu wa yuwaffa kullu zi haqqin haqqahu. Ini dia position dia yang ketiga ni tadi. Tiada pananya memalingkan daripada baqanya. Walaupun dia makhluk, dia tahu segala-galanya tetap Allah. Dan tiada baqanya menegahkan dia daripada pananya. Bukan kerana Allah tu bakar maka menyebabkan dia makhluk. Tak ingat kalau tidak. Dia sentiasa bersama. Ini saudara nak hurai berupaya. Dia berlaku pada nabi-nabi dan para sahabat. Tidak berlaku pada orang awam, dan ashabul yamin pun tidak berlaku sekali-kali. Tengok Nabi Ibrahim AS dah. Orang posisinya ketiga ni. Bila dia jatuh api di udara, datang Jibril AS. Ya Ibrahim, kata dia, nak aku tolong kau kelibah ke api ni ke laut? Nabi Ibrahim tanya, amma ilaika fala. Amma ilaika fala. Wa amma minallahi fabala. Kalau daripada mu tak perlu. Kalau daripada Allah tak apa. Mana Ibrahim tidak bergantung kepada Jibril. Langsung terus kepada Allah. Kalau mustakat mu nak, tak payah. Kecuali Allah suruh. Kalau mu nak buat boleh, tapi aku tak perlu mu. Aku perlu Allah. Itu dia. Ini dikatakan wa akmal. Tidak langsung bergantung kepada ilat dan sebab. Tidak ada wasitah bagi mereka. Terus kepada Allah. Ini saudara mukarrabi, Nabi dan Rasul, para sahabat, termasuk Siti Aisyah. Kisah cerita ini sudah berlaku dalam perbahasan ulama. Iaitu yang sempurna. Sudah belajar boleh. Jangan pula berasa hak kita pula ni, hak ni saudara yang tertinggi. Sebab tu kita baca dalam Quran. Sebab tu saya pilih ayat tu. Apa pasal nak nilai diri kita duk mana tiga tu. Lepas tu bila kita baca iza waqa'atil waqi'ah, bila jatuhnya hari kiamat. Al-waqi'ah, that means the name by the name of the hari kiamat. Nama dia al-waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Orang bawah jadi ke atas, orang ke atas jadi ke bawah. Dulu di dunia hero jadi celaka, di dunia hina jadi mulia. Idza rujjatil ardu rajja, bila bumi digegarkan dengan segegar-gegarnya. Ya. Wa bussatil jibalu bassa, dan segala bukit bukau
dibaling, dihayun oleh malaikat. Fakanat haba'an mumbassa. Ketika itu saudara, those all of you become habuk, bagai debu berkecah, debu, berhaburan debu, bagai debu. Bumi, semua langit, bumi, bulan, bintang, matahari menjadi debu. Kemudian terus barulah jadi kiamat. Hari itu digelar al-waqiah. Apabila hari itu bertukar menjadi hari kiamat, apa yang berlaku? Wa kuntum azwajan salasa. All of you divided by 3. Siapa yang pertama? Wa ashabul maimanah. Yang pertama, saya letak kat sini. Yang pertama, ashabul maimanah. Yang kedua, ashabul mash'amah. Yang ketiga, as-sabiqun. As-sabiqun ni bermakna al-muqarrabun, yang kita sedang belajar sekarang. Hak ni saudara, ashabul maimanah, orang awam. Orang awam pula. Ashabul yamin, orang al-mash'amah. Ashabul mash'amah, orang awam. Ashabul maimanah, orang yang kedua tadi. Khawas. Orang ni ashabul maimanah. Orang ini orang kanan. Ashabul mash'amah. Hani maimanah. Hani as-sabiqun. Bermakna ashabul maimanah. Hani ialah orang khawas. Ashabul mash'amah, orang awam. Ashabul sabiqun bighairi hisab, khawas. Hak ni saudara ialah ashabul yamin. Hak ni saudara ashabul shimal. Orang ni orang yang bergantung kepada sebab dia ahli neraka, wal iyazubillah. Sebab tu ini kumpulan majada wajada. Ada soalan dan atau tak puas hati. Sebab tu sudah saya pilih iza waqa'atil waqi'ah. Sebab supaya sepatutnya kita boleh, sebab kita boleh remind lah bila kita baca dekat Muqayyam, dekat Qiyamul Lail, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Mengangkat orang rendah jadi tinggi, orang dia rendah. Hari ni orang hina kita, orang halau kita, orang marah kita, tak apa. Lepas kiamat nanti tengok siapa mulia. Jangan duk bimbang hak tu. Yang orang hina selagi kita tidak bersalah bagi syariat, selagi kita tidak rosak akidah statik, macam tu. Khabiyatur rafi'ah. Lepas tu bila rujjatil ardu rajja wa bisil jibal bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Yang pertama ashabul maimanah, iaitu khawas. Yang kedua ashabul mash'amah, awam. Bukan orang kafir. Orang kafir saudara, dia terjun ke neraka serta merta. Dia tidak dihisap. Bila dihisap juga, tapi untuk masuk neraka. Hak hisap ni ialah ashabul yamin dengan ashabul shimal. Jangan duk fikir hisap dosa orang kafir pula. Orang kafir tak dosa, dia kafir dah. Saya nak buat satu soalan. Orang keteng ambil wuduk keteng, batal ke tak? Batal. Keteng yang kedua tak batal. Apa puasa? Dah batal. Dah tak ada sembahyang. Dah batal apa? Orang kafir tak dosa sebab dia berkafir tu dosa. Dosa dah. Orang kafir tak ada dosa, tuan-tuan. Dia tak sembahyang pun tak dosa, dia tak puasa pun tak dosa, dia tak baca Quran pun tak dosa. Apa kau ustaz ni? Nak dosa apa? Dia bapak dosa. Kafir tu dosa segala-gala. Dosa segala dosa. Tak ada dosanya. Itu sebab orang kafir, tuan-tuan, dia tak sembahyang, tak apa. Ni kita pula dua ayat orang kafir nak belajar nak sembahyang, nak macam mana tak. Nak sembahyang, nak ambil. Tak boleh sebab dia kafir, dia tak berhak menyentuh segala amalan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Dia tidak berhak azan, tidak berhak baca Quran, dia tidak berhak masuk masjid, dia tak berhak sebut nama Allah. Apa sebab? Lakum dinukum waliyadin. Nak sebut juga boleh God. Apa pasal?
Sebab dia tidak bersetuju dengan Islam. Sedangkan bagi Allah, inna dinallahi Islam. Dia tidak berhak untuk segala-gala tentang Islam, termasuk haji, puasa, zakat, apa lagi tentang hak perintah Islam. Dia tidak berhak. Dia tidak boleh masuk masjid. Dia tidak, kalau kecuali raja setuju, itu lain. Itu pemerintah. Tapi anda nak menghalalkan dia, tak boleh. Tapi kalau Mekah, Madinah, haram secara total, tanpa khilaf. Hari ni dia masuk masjid dia. Dia masuk mana? Dia nak masuk macam mana? Tak boleh, kecuali pihak sultan, pihak raja akan menilai tengok apa kepentingan negara. Itu tajuk lain. Itu ialah ulil amri. Awak setakat wakil rakyat tidak berhak membenarkannya. Sebab itu urusan keagamaan. Yang pegang agama ialah sultan. Ini kita kena tahu ya. Kenapa pergi masuk masjid tu? Ashabul. Okey, akhir sekali ashabikun. Tadi bila kita baca wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Tahu tak masy'amah itu siapa? Orang awam. Orang yang hidup bergantung kepada sebab. Manusia yang bergantung kepada sebab. Tengok sama ada syirik jali atau syirik khafi. Sebab tu kita daripada awal pengajian kita menolak fahaman majadah wajadah. Sebab itu adalah hukum lain saja. Tidak boleh bergantung. Cumanya syariat zahir kena buat. Tetapi by right-nya adalah hakikatnya adalah Allah. Dan sampai satu masa langsung tak ada sebab. Itu wa akmalu. Dia sudah bertukar menjadi khawasul khawas. Situ duduk. Situlah duduk dia pengajian kita. Okey, kemudian kata dia tidak ada bezanya jamaknya faradnya. Wala fa la yusarifu an baqa'i wala baqa'u yusadiqu an pana'i. Fayu'ti aqulu zikistin kisto. Terbagi kalau aku cara aku kuasa Tuhan, tapi tidak ada perpisahan dari segi kedudukan. Kita fana di bawah baqa'nya. Dia baqa menjaga panahnya kita. Tak ada masalah. Sampailah kita baqa bersama dengan yang baqa. Sedar dalam diri kita ni ada makhluk baqa tak? Nama apa? Ruh. Sebab itu kita bermain baqa dengan yang baqa. Kuatkan ruh tu. Kuatkan rohani kita tu untuk memperimbangi antara baqa dengan yang baqa. Maka sebab itu ilmu tasawuf dia mengatakan baqa bersama dengan yang baqa. Yang binasa akan bertemu dengan yang binasa. Sebab itu sebenarnya untuk menilai hak ni, nombor 1, nombor 2, 3 ni, kita sendiri boleh judge. Kalau kita banyak bergantung kepada sebab, takut hilang sebab, masih lagi bekerja mencari sebab, benar-benar kita golongan pertama. Takut susah hidup, menderita, seksa, semua sekali sebab. Maka kita tidak lepas dari ashabul syimal. Bukan senang. Sebab itu sebab kita banyak kali untuk melangkah pergi pada peringkat ini, saudara, bukan senang. Okey, saya nak refer satu daripada formula dia yang ditulis dalam kitab asal, ya. Yang mana kalau kita tidak membacanya, maka kita tidak faham secara ni. Kita asal mudah faham sikit. Wa amma man la yashabul arifin. Ni sambungan saja, ya. Allazina salaku hazil maqamat. Adapun golongan mereka yang tidak bersahabat dengan orang arif, tidak berguru dengan guru tasawuf, tidak berguru dengan orang arif billah, allazina salaku hazil maqad, yang berjalan atas perjalanan salikin, jalan ini, jalan tasawuf ni, hazil maqamat, fala yatma'u fi nail hazal maqam abada. Jangan berharap nak dapat makam khawas selama-lamanya. Tidak mungkin, kata dia. Kena berguru dengan arifin. Illal fardun nadir. Mereka adalah seorang yang sejuta. Allazi la hukumul lahu. Aku tak boleh kata apalah. Kalau ada juga itu hak tu, hak Tuhan. Wallahualam. Kalau ada juga tu, peliklah. Kalau ada juga boleh sampai ke makam khawas tanpa belajar dengan guru tasawuf, kata dia la hukumul lahu. Tak buat apa lah, mungkin pelik lah tu. Mana kalau bijak juga tak sekolah tu, tak tahulah aku. Dia ni bijak lah sekolah PhD tu. Sekolah mana? Tak sekolah. Hai, YOLO kan ni? Aku tak tahu siapa. Gila apa kali. Ni bersama lah. Kalau boleh sampai khawas, boleh sampai makam ashabul yamin tanpa berguru, kata dia, wallahu alam. Aku pelik kata, la hukumullah. Saya kata gapo kata. Nak kata tak boleh, takut ada kata dia.
Nak kata tidak kan, takut ada bimbing-bimbing, takut ada seorang kita ahli tanpa belajar ni. Geng keluar Nizam. Oh, kuat Nizam mengajar. Belajar mana? Tak belajar Nizam. Mana tahu dah. Saya kita pondok Nizam. Lah hukum. Lah betul kata gapo? Pelik aku. Nak kata tidak, takut. Ya, bangkali tapi hak sebenarnya tidak. Tidak mungkin. Saya ulang balik. Wa amma man la yashabul arifin. Adapun orang-orang yang tidak berguru, tidak bersahabat, tidak dipimpin oleh arifin, allazina salaku hazil maqamat, yang berjalan atas ini perjalanan makam nak sampai ke sana khawas ataupun khawas, fala yatama'u fi naili hazal maqami abada. Jangan fikir, jangan harap untuk sampai ke sini selama-lama. Illal fardun nadir. Mereka ada seorang yang luar biasa. La hukumul lahu, aku kata gapo. Wallahu a'lam. Apa dah tuan-tuan? Sudah, apa nak kata? Sudah boleh ambil buku saya ni baca sedikit, tak percaya. Kalau tak percaya. Takut saya kata rekod. Boleh baca. Boleh pinjam dengan saya, tak masalah. Pinjam 2 hari sore. Pakai baca. Lepas tu gila. Jangan, saudara, benda-benda ni sudah dicatat dalam kitab. Kita cuma baca saja. Sudah, kalau sudah pergi luar belajar, balik Selasa balik apa? Orang tanya ngaji gapo, ngaji hikam. Ngaji gapo? Ngaji gapo? Orang akan tanya 3 kali. Pasal kitab ini terlalu masyhur. Bukan masyhur, terlalu masyhur. Dia tidak boleh diajar kecuali orang kau. Tok guru lah tu, bukan kita. Kalau setakat nak baca masuk TV, tak payah. Okay, saya nak dengar orang TV baca surat hikam. Saya nak dengar tak? Saya terang Saya terang. Dan tiada panahnya memalingkan daripada bakanya. Bakanya, kekal. Tuhan tu kekal. Wala bakahu, dan tidak dengan bakanya. Baka Tuhan. Tuhan tu baka. Bukit baka. Tahu tak bukit baka? Saya banyak kali dengar. Habis kan gitu ya. Gone with the wind. Dia sendiri tak tahu dia. Sebab kita belajar, saudara, seorang engineer kan. Tiba-tiba saudara dengar satu orang penolong, selama buat engineer lah kan kat aku. Satu pernah pegawai Mardi, tuan-tuan. Pegawai Mardi tahu? Macam pegawai apa? Tanam semula dia jugalah. Pertanian. Dia pergi kat satu estate, nak ajar orang kampung, dia orang panggil ramah, cara menoreh getah yang benar. Cara menoreh getah yang benar. Dia pergi ajar. Kau. Dia lalu tu, kata dia. Pakai kayu. Apa cik tahu cik? Cara pak cik ni betul. Mau pula. Nak wayaknya dia cuba baca hikam, pelajar hikam kat belakang. Dia cuba mengajar hikam. Yang pengamal hikam dekat belakang. Sebab tu saudara Allah bisa menang. Biasa. Awak memang mahir dari segi hikam. Kau ni pengamal hikam. Saya kata apa? Macam tu bunuh betul kata. Orang kata ambil nak kedat. Oh, betul saudara kan bukan penoreh getah, saya penoreh getah, saya tahu. Wah. Tak semua tahu belaka. Memang saya tahu penoreh. Jadi tuan-tuan, baca hikam tu semua boleh. Adakah anda pengamal hikam? Dalam hikam ada sebut uzlah. Mana tempat awak uzlah? Dalam hikam ada sebut suluk. Mana suluk awak? Dalam hikam ada sebut guru yang arifin. Mana guru awak? Duduk di Amerika pakai kod. Saudara, sebut guru awak siapa? Sebab itulah tuan-tuan, boleh baca tetapi bukan boleh Sebab apa? Sebab hikam ini bagi hidup. Macam kita sebab kita belajar. Dan ada kapal ni. Suluk. Ada suluk tempat. Dan ada uzlah. Mana tempat kata uzlah? Pakaian kita, amalan kita, wirid kita, semua ada. Biar package dengan kitab orang cakap. Baru nama belajar. Ni tak belajar hikam. Tapi seorang kembul aduk kekek. Gawat belajar hikam. Oh benar ke tu? Sebab tu jangan bercakap benda yang kita tidak buat benda tu. Nama apa tadi? Khawas. Kalau kita pisahkan secara detail, dia akan menjadi begini.
Saya susun secara mudah difahami. Kita nak pick up diri siapa kita sebenarnya. Okey, yang pertama tadi kita panggil dia Ashabul Shimal, ya? Ashabul Shimal. Orang ini, tuan-tuan, ada sebenarnya orang awam. Orang awam ini ialah yang pertama syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Siapa syirik jali? Orang yang bergantung kepada sebab. Kalau tak ada piti, tak suruh iyak lah. Macam tu. Kalau tak ada kuasa, sama apa kita tak boleh buat gapo. Mesti ada kuasa baru boleh buat. Bergantung kepada sebab. Kalau dia benar-benar bergantung kepada sebab, syirik jali. Okey, kita mesti ada kuasa. Kalau tak ada kuasa pun kena ada, boleh juga, tapi cara lain payah. Boleh tahan, tapi walau bagaimanapun syirik khafi. Sebab apa? Masih lagi bercita-cita melalui sebab. Melalui sebab. Maka yang kedua, Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, dia tidak ada bergantung kepada sebab. Tetapi kadang-kadang rajin, kadang-kadang malah pegangannya teguh, tetapi tidak sehebat Ashabu bighairi hisab. Dia sudah 80% ke atas. Ashabul Yamin ini sudah memiliki 80% orang yakin, ataupun 80% daripada sifat Ashabul bighairi hisab. Adapun hak ni, saudara sekalian, 45%. Dia banyak ke bawah, banyak kepada bergantung kepada makhluk. Sebab itu dia tidak diterima. Hak ni Ashabul Yamin, tuan-tuan. Hak ni mengambil suratan dengan tangan kanan, hak ni mengambil suratan dengan tangan kiri. Dua-dua ini beragama Islam. Akhir sekali yang kita sedang belajar sekarang, wa akmalu. Yang paling sempurna ialah bighairi hisab, ataupun aku sebut as-sabiqun. Maka sebab itulah seperti tengok Mukhayyam, kita akan baca hak ni pasal itulah. Pasal kita nak duduk di sama ada khawas atau khawasul khawas. Jangan duduk di kelas orang awam. Jangan duduk di kelas orang awam. Dia tidak selamat daripada api neraka. Imam Ghazali kata, kalau kamu nak awam, awamlah kamu. Aku tak boleh buat apa. Sebab tu kita kena move kepada Ashabul Yamin. Tak boleh juga, mesti melalui mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Duduk situ. Sentiasa pergi walaupun tak dapat. Jangan pula undur ke belakang. Pergi ke depan walaupun tak dapat. Sebab apa? Perintah Tuhan suruh mujahadah. Tak sampai, itu bukan urusan kita. Namanya saliki. Boleh sekat tu? Okey, kemudian kata dia yang dapat memalingkan bakarnya dan tiada bakarnya mendegahkan daripada pandangnya dan diberi akan tiap-tiap yang punya bahagian-bahagiannya. Mana tetap, kalau kata semayang, kalau kata puasa, setakat yang mampu. La yakallahu nafsan illa wus'aha, tak ada masalah. Dan disempurnakan tiap-tiap punya hak. Apa kewajipan kita apa? Rakyat biarlah sebagai rakyat yang baik. Kalau jadi pemerintah yang baik. Kalau jadi anak-anak yang baik. Kalau jadi bapa yang baik. Macam diberi hak masing-masing. Kewajipan kita tu apa? Hak akan haknya. Maka syukur ia akan makhluk dengan wasitah hakul hak. Walaupun kita syukur pada makhluk, tetapi ingat sebagai wasitah hakul hak, perantaraan sahaja. Yang sebenarnya syukur tu sendiri daripada Allah, milik Allah. Tapi oleh sebab melalui manusia, maka Nabi perintahkan bersyukur. La yashkurullahu man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa tidak bersyukur kepada makhluk. Maka sebab itu wajib bersyukur pada guru sebab dia membawa wasitah. Wajib taat kepada Rasulullah sebab dia membawa wasitah. Sebab itu jangan guna perkataan hanya Allah sahaja. Salah. Sebab apa? Dalam syariat dia memerintahkan kepada kita bersyukur ia akan makhluk dengan wasitah hakul hak. Kenapa kita kena bersyukur kepada makhluk? Sebab perintah Allah dan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita la yashkurullah man la yashkurun nas. Bukan bermakna bila taat kau manusia tu tak syirik. Sebab itulah tuan-tuan Wahabi sampai sekarang tak mau berlapang dada. Jenuh kita bahas. Hidup nak mendengar.
Tu pakai hak dia. Syirik. Tak suka tok guru syirik. Tak syirik belaka. Sedangkan tu kata dah, bersyukur manusia itu adalah sengaja nak bagi tahu wasitah. Mu dapat tahu Islam ini melalui guru. Maka guru tu wasitah. Maka kena syukur, kena ikut dia sebab dia wasitah. Tuhan jadikan dia. Maka Rasulullah tu wasitah. Maka sahabat-sahabat kena taat pada Rasulullah atas nama wasitah. Bukan taat macam taat kepada Allah. Kena sembah. Kenapa? Tak. Sebagai wasitah. Kerana dia kekasih Allah, maka kita kena kasih pada Rasulullah. Apa bezanya dengan tok-tok guru? Dia wasitah. Sekarang sistem itu sudah tidak ada. Pasal kita anggap tok guru tu macam cikgu. Pergi kat sekolah. Cikgu, kenapa anak saya di rotan? Mak saya ada, maknya. Kenapa anak saya tidak diberitahu? Marah kau cikgu. Apa cikgu makan gaji buta? Cikgu. Dia ingat tok guru ni pun cikgu dia tu lah. Lepas tu hak paling sedap sekali, bertemu di mahkamah. See you in court. Dia mau cikgu. Pasal apa? Pasal dalam sistem perguruan akademik tidak ada sistem taklim taklim. Maka jangan bawa sistem tu kepada guru agama. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab tu pasal apa? Pasal tak boleh. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kalau sebuah pada makmat akademik boleh tahan. Sebab dia mengajar kita baiki kereta. Tapi guru mengajar kita masuk ke syurga. Mengajar kita mencari keredaan Allah. Tidak sama dengan mengajar matematik. Macam tu. Dengan wasitah halqul haq. Dan syukur ia akan hak. Syukur kepada Allah pula dengan wasitah segala makhluk. Kerana menghantar pesuruhnya. Syukur kepada makhluk kerana bawa kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah kerana menghantar wasitahnya. Boleh faham? Nampak pula mata. Okey. Sekarang ini orang ni as-sabiqun. Tengok position dia. Di mana salahnya orang sabiqun? Dia syukur kepada Allah kerana menghantar rasul kepadanya, maka dia boleh mengenal Allah. Dia berterima kasih kepada rasul kerana membawa dia kenal kepada Allah. Maknanya tidak ada beza jamak dan farad. Boleh? Macam kita ni, daripada Allah, syukur kepada Allah. Betul. Tetapi nak syukur kepada Allah, macam mana kita boleh kenal Allah? Sebab dia dibawa oleh Rasulullah. Maka syukur kepada Allah kerana menghantar rasulnya. Bagus. Kadang-kadang boleh juga syukur kepada Rasulullah kerana mengenalkan kita untuk mencari Allah. Tiada jamaknya dapat dalam faraknya, dan tiada faraknya dalam jamaknya. Di situ duduk dia. Mana ada beza? Tidak ada beza. Dia boleh sampai kepada Allah tu kerana dibawa oleh Rasulullah, dan dia terima kasih kepada Rasulullah membawa dia kepada Allah. Maknanya sama dua tu. Tidak ada perbezaan jamak dan faraknya. Itu sebab tu dia kata tidak ada perbezaan. Kerana syukur ia akan hak dengan wasitah segala makhluk. Mari Tok Guru, kerana Tok Guru lah aku boleh belajar ilmu. Tapi kerana Allah lah menghantar, nasib baik Allah menghantarkan kepada Tok Guru. Lepas tu nasib baiklah Tok Guru memperkenalkan aku kepada Allah. Sama dua-duanya syukur belaka. Dan kata setengah orang arif, ada juga dalam mazhab sufi, bermula orang yang murid, mula-mula belajar ilmu ni lah, ilmu salik ni, di dalam permulaan perjalanannya kita panggil salikin, melazim akan dia meninggalkan segala syahwatnya, kena tidur dalam kemah, kena puasa 40 hari, kena puasa 7 hari, kena mengaji, kena apa lagi, kena buat kereta, kena tanda bawa kereta, nyelai buang-buang, macam-macam kena. Macam contohlah, supaya nak tunduk syahwat, maka tiada minum ia akan air sejuk, tak benar makan sedap, tangan kaku goreng, kaku celor, kaku goreng, kaku celor. Mai buat sapatai ubi goreng 10 rasa, hangpa tahu. Maknanya susah tak susah? Susah kan? Tiada minum ia akan air sejuk, mana tak boleh makan batu siapa. Nikmat sikit tak boleh, sedap-sedap sikit tak boleh. Mana gitu. Lari tak boleh belakang ni. Dan tiada menghantarkan lambungnya kepada bumi. Tidur pun lebih kurang. Jenera tak jenera. Kena mukhayyam di mana dia tadi? Dia pula di Tembeling. Sekarang tidur atas air. Masa itu dia hujan. Hujan turun. Lapik pelewa.
Puja kolbak, lapik kamera. Lepas tu buat apa? Geruk kamera ni. Oi, geruk. Rupanya hai lalu ke bawah. Tidur juga. Lepas tu duduk tengah malam, cendol berona. Lari! Gugu. Ya saya pula ke mama bangun. Kata! Wujud tak ada kata. Si Faris. Nak koyak ceritanya, latihan. Hara malam tu. Tahan kayu jatuh, dia suruh lari. Dia kawan dia tengah tidur belakang. Langgar tiang. Duduk. Saya baru tu ke mama kata. Rupanya Faris tu naik kemo. Nak cerita seksanya. Saudara ya, itu di Ulu peristiwa di Ulu Temeling. Kata apa tadi? Dan setengah berhari perjalanan lazim meninggalkan syahwatnya. Tiada minum air sejuk, tak boleh makan minum, tak boleh makan sedap. Oh, tu dia. Dan tiada menghantarkan lambungnya ke bumi, tidur pun tak seberapa, baru lelak pukul 12, dah pukul 3 suruh bangun pula. Ada setengah tu pula tak boleh bangun dah, tak bangun juga. Hak di sana pula Allah azan, kita pula pekak. Kita pula pekak. Wak je, tak bangun-bangun. Nak susah tak susah? Susahnya. Pasal apa? Pasal salikin. Pasal kita salikin. Maka, nampak? Maka apabila kesudahan perjalanannya, andai kata saudara sudah berjaya, sudah faham istilah ini, sudah tahu rahsia makrifat ini, telah hasil baginya sempurna. Baru faham saya ya. Maka disuruh dengan memperbaiki kepada dia. Jangan lagi. Ya. Bukan jangan tu mana tak payah makan, bukan. Mana itulah dia. Sekarang zuhud di dalam kekayaan. Bahagia di dalam kemiskinan. Rasa terhibur dalam kesusahan. Sebab apa? Semua kita telah lalui. Sebab itulah macam kita contoh kita dah biasa susah kan. Dah biasa duduk dalam hutan, tidur, makan, minum susahnya. Sesekali makan ikan goreng kan sedap, kan? Jadi sudah tidak apa lagi. Tapi kalau kita tak menempuh jalan ini, bila kita kena susah, kita kecewa. Maka kita telah lalui. Maknanya bila sudah berlaku ini semua, maka kalau banyak, alhamdulillah tidak berubah kita punya pendirian. Kalau sikit kita boleh bersabar sebab kita telah menjalani latihan itu. Macam tu ya. Makan daripada yang keinginan. Bolehlah nak balik nak makan Milo, silalah. Tapi kena ada latihan. Kena memperkenalkan diri kita bagaimana nak menundukkan nafsu tu tadi. Bila sudah berjaya, ini rupanya. Barulah kita. Sebab tu jangan bergantung pada makhluk. Allah menegur rasul-rasul dan nabinya. Ada yang bergantung daripada Allah dan ada juga teguran daripada Allah. Bukan kata semua Allah. Kan Nabi sebagai contoh. Nabi Yusuf AS ketika masuk penjara, tuan-tuan, dia duduk dalam penjara, kena fitnah, maka dia masuk penjara. Dia kata apa? Saudara, dia pandang takbir mimpi. Lepas ni kata dia, kamu akan dikeluarkan daripada penjara. Mimpi ni bermakna kamu akan dikeluarkan. Hak ni kamu akan dihukumkan gantung. Okey, kamu setelah dikeluar daripada penjara nanti jumpa balik ke mahkamah, buat rayuan. Saya ni sebenarnya tidak bersalah. Jumpa pihak peguam, bagi tahu ni bukti dia gini. Okey, tak apa. Keluar. Dia pun tunggu sampai 3 tahun tak keluar. Ya Allah, ya Tuhanku, sepatutnya aku dah keluar. Dah lama aku pesan dengan si kawan si Pulan bin Pulan. Kenapa aku tak keluar? Mana salah aku? Tuhan tanya dia, ya Yusuf, mu pesan tu kat siapa? Dekat si Pulan bin Pulan. Mu pesan kepada makhluk, dia pelupa. Kenapa tak pesan kat aku? Kenapa nak bagi tahu? Bergantung pada makhluk. Nabi Musa AS ketika mana dia nak pergi bermunajat di Bukit Tur Sina, dia panggil setelah Firaun hancur di Laut Merah, dia nak pergi bermunajat terus macam kita ni lah, mukhayam ni lah, duduk seorang-seorang dengar doa dengan Allah, membaca Quran, berdiri. Itulah dia bermunajat di Bukit Tur Sina. Kalau Nabi di Gua Hira, semua Nabi dan Rasul macam tu perjalanannya. Maka ya Harun, aku nak pergi ni bukan lama, 40 hari je. Lebih kurang begitulah.
Mu tengoklah sikit budak-budak kita dah, kaum-kaum kita ni ajar dia, pimpin dia, jangan sampai dia sesak semula. Iyalah Musa. Nabi Musa pun pergi. Nabi Musa balik. Kaum dia menyembah lembu. Dibawa oleh Musa Samiri. Musa juga. Kisah ceritanya Musa Samiri ni, dia sempat melihat Jibril. Kelebihan dia. Dia tengok Jibril lalu, dia ambil tapak kaki Jibril ni, dia sumbat lembu-lembu. Boleh bercakap dan berdarah dan berdaging. Lembu ni tadi. Maka ramai orang berpendapat, inilah dia wakil Tuhan di bumi. Lembu ni pula boleh bercakap pula. Maka sebab itulah di antara pemujaan orang Hindu ialah lembu. Maka pakai semua lembu. Ni baru betul Musa kata dia. Musa dulu jangan nak buat lembu. Buat katok tak boleh. Bawa kali. Balik Musa. Ya Harun, mari sini kamu. Bukankah aku pesan kamu supaya jaga anak buah aku? Dia pegang janggut Harun, dia gonjel begini. Ya Musa, jangan tarik janggutku terlalu sakit. Kuat Musa ni tuan-tuan. Jangan ke Harun. Firaun balik 7 kali. Itu pun masa dia umur 2 tahun. 2 atas ribu. Dia tarik janggut Firaun balik 7 kali. Kuat tak kuat? Penutup air yang dibuka oleh 40 orang lelaki, dia hanya boleh buka dengan ibu kaki. Kuat tak kuat? Kuat tak kuat Musa? Dia tarik janggut Harun. Ya kuat. Nak tercabut otak. Ya Harun, sakit je aku. Udah lah. Bukan cakap perok Harun. Jangan buat kontroversi pula. Jadi bila begitu tuan kata, ya Musa, bukan salah Harun. Salah Mung. Kenapa salah aku? Ya Allah. Mu pergi dulu pesan ke Harun. Kenapa tak pesan ke aku? Mu pesan ke Harun. Harun bukan boleh buat apa-apa. Dia makhluk. Nampak tak? Nabi pun pernah ditegur atas dasar contoh. Ada yang ditegur kerana bergantung kepada sebab, dan ada yang ditunjuk supaya bergantung terus kepada Allah. Macam Siti Aisyah, tengok. Ketika mana dia tanya, ya Aisyah, sebentar tadi Al-Quran turun membersihkan nama Aisyah, kan kena fitnah kan oleh orang munafik. Dia telah membersihkan bahawa kamu di pihak yang benar. Berterima kasihlah kepada Muhammad Rasulullah, ya Aisyah. Wahai bapakku, aku tidak perlu berterima kasih kepada Rasulullah. Yang bersihkan diriku ialah Allah. Aku perlu berterima kasih kepada Allah. Saya nak tanya, Aisyah bergantung ke Allah ke Rasulullah? Allah. Bermakna dia tidak bergantung kepada manusia. Salah tak salah? Tak salah dari segi Aisyah. Sebab dia mukarrabun. Tetapi kalau kita orang biasa, ashabul yamin, tak salah bergantung kepada sebab. Sebab kita, taraf kita ialah khawas. Tetapi tidak boleh mempercayai sebab memberi bekas. Sebab tu dalam pengajian tauhid, sebab tidak boleh memberi bekas untuk mengelakkan kita daripada syirik jali. Sebab tu kita sentiasa tak boleh beri bekas, tak boleh beri bekas. Ada orang perli. Dia tanya siapa? Wak. Contoh ya, Wak. Dulu mata Wak tak nampak. Pergi operasi, dia nampak. Memberi bekas lah tu. Kepala otak dia. Doktor tu bukan Tuhan. Ubat bukan Tuhan. Kenapa pula makhluk boleh memberi bekas? Yang berlaku tadi, waktu operate, doktor itu semua ialah wasitah. Di dalam pengajian tauhid dia panggil sebab. Dalam pengajian tasawuf dia panggil wasitah. Perantaraan sahaja. Perantaraan itu ialah nak bagi tahu aku ada yang kamu pegang. Itulah wasitah. Hantar Rasulullah, nak beritahunya aku ada, itu rasulku. Itu nama wasitah. Maka berpeganglah kita kepada wasitah, at the same time berakidah yang memberi bekasnya ialah Allah. Baru betul. Baru duduk di posisi khawas. Tapi kalau kita menjadah wajadah, duduk posisi pertama, ashabus shimal. Tuan-tuan, itulah sebabnya pengajian kita tidak benar bergantung kepada sebab. Begitu dengan dosa. Bukan sebab dosa masuk neraka. Masuk neraka sebab tak tahu. Tidak taubat. Begitu juga jahil. Bukan sebab jahil mendapat kemurkaan Allah. Sebab tak belajar. Sebab jahil itu sebab. Jahil itu sebab. Sebab yang membawa kepada kecelakaan. Belajar tu sebab. Sebab membawa kepada kebaikan. Maka disuruh menukar sebab. Bukan suruh tekan nasib. Tukar sebab. Sebab dosa masuk neraka. Tukar kepada
taubat. Sebab taubat masuk syurga. Sebab jahil, Allah murka. Tukar kepada belajar. Tukar sebab, jangan tukar nasib. Sebab nasib ini tak siapa yang tahu nak tukar apa. Malah nasib sudah tetap pula tu. Yang kita kena tukar ni sebab. Ini yang kita duk buat sebab. Kena belajar, kena puasa tu sebab. Sebab yang telah diajar oleh Rasulullah. Sebab-sebab diajar oleh ulama. Maka kita menjalani sebab. Dan sebab itu makhluk. Dan tidak boleh memberi bekas. Tapi kita orang awam, orang khawas, kena bergantung kepada sebab. Tetapi khawasul khawas, dia tidak perlu sebab. Walaupun dia melakukan sebab. Sudah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Satu masa dia hantar oleh panglimanya segelas air merupakan racun. Racun pula bukan racun main-main. Racun hijau, hak lembu minum lembu apa? Racun. Khalid, engkau pernah berkata, makhluk tidak boleh memberi bekas. Nah, aku nak tengok mau minum racun ni. Mati tak mati? Khalid kata, Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Mati? Tak mati. Acu kita minum. Bukan tak mati. Bunuh diri. Apa pasal? Kita ialah orang khawas. Dan berkemungkinan awam. Tetapi Khalid khawasul khawas. Khalid khawasul khawas. Sahabat khawasul khawas. Dan kita mesti duduk di kedudukan khawas. Khawas itu ialah ashabul yamin. Dan tidak boleh duduk di ashabul shimal. Ashimal itu merupakan syirik jali atau syirik khafi. Maka kena duduk pada nombor 3, iaitu ashabul yamin. Jangan duduk di kategori yang pertama, sama ada kedua atau ketiga. As-sabiqun. Sebab tu bila sudah perhati tengok, sentiasa saya akan baca iza waqa'atil waqi'ah. Pasal apa? Di sana akan menyebut wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah. Bergigil kita. Sebab apa? Belum tentu kita ashabul maimanah. Wa amma wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Apa dia? Maka kena belajar ilmu tafsir. Takkan ditulis di Quran tak tulis. Yang ditulis dalam hikam, dalam kitab, dalam tafsir, dalam hadis. Kemudian kedua, wa ashabul masy'amah, ashabul shima. Ma ashabul masy'amah. Itulah dia bergantung kepada sebab. Akhir sekali, was-sabiquna as-sabiqun. Siapa? Ulaikal muqarrabun. Siapa dia? Itulah nak kena belajarnya. Apa tafsirnya? Sabiqun tu siapa? Ulaikal muqarrabun. Duduk di mana? Fi jannatin na'im. Itu dia yang kita nak struggle. Oh, boleh kau ustaz. Sedarakan saya cakap tadi, perintah Tuhan ya wallazina jahadu fina. Bukan suruh jadi muqarrabun. Tu suruh mujahadah untuk dapat muqarrabun. Perintah Tuhan ialah wallazi najahadu fina. Sebab nak dapat tu belum tentu. Sebab itu urusan Allah. Yang kita ni perintahkan menjalani urusan hamba. Ubudiyah. Jangan pula kita tak dapat. Tak dapat itu bukan kesalahan. Yang diperintahlah usaha. Usahanya untuk mendapat muqarrabun. Mana jalannya? Jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Sebab tu saudara kita tidak lari. Qiyam, puasa, mengaji, baca Quran, taubat. Betul tak? Itu jalan muqarrab. Ada ke muqarrabin demonstrasi? Kalau ada silakan, tak salah. Pernah Abu Bakar demonstrasi depan Kaabah. Kita cuba. Tak apa, silakan. Abu Bakar membawa 18 apa tu? Suara apa tu? Tembok tepi api tu. Kan? Dan 8 dibawa oleh Zubair al-Awam. Dan yang belakangnya membawa bedil-bedil mercun daripada Thailand. Ada tak lagi tu sahabat buat? Kalau ada, dipersilakan. Sebab apa? Kita mesti mengikut as-sabiqun nas-sabiqun. Salafus salih. Dan ulamaul amin. Saudara boleh tunjuk mana satu dia pengajian kita yang bercanggah dengan sama ada as-salifun, as-salafus salih ataupun ulamaul alimin. Ataupun mana satu? Di segi serban kah? Di segi jubah kah? Di segi sujud kita kah? Saudara, saya pernah pergi ikut satu tarikat. Boleh
Jangan ambil gambar Omar dengan syekh-syekh dia sekali. Saya wah ni mesti hebatnya tarekat ni. Saya si mai-mai tak mau imam, saya kata saya tak biasa. Jadi imam dia pun turun. Saya pun ikut belakang. Oh, akbar. Allah. Oh, Bismi Allah. Oh, hebatnya. Lepas tu sujud. Allah akbar. Saya pun ikut. Allah. Asap. Panjang sujud. Saya pun ikut. Allah. Kau nak bangun lagu mana? Oh, sujud. Agak saya tahu dia tarik apa. Ada di Malaysia? Di Malaysia. Ada kita sujud macam tu? Tak ada. Kenapa sujud macam ni saudara? Itulah dia namanya ajaran sesat. Sebab tidak ada ulama sujud macam tu. Yang kita belajar Nabi sujud, di bawahnya boleh laluan anak kambing. Laluan bawahnya. Macam mana sujud macam bawah bayi-bayi air tu? Buat sedar, saya nak bawa kali pergi sana. Dia nak ikut tarekat sangat tadi, ikut tarekat soal sujud macam bawah air tu. Saya menggigil nak tahu sujud macam tu, dia takut saya tak setuju dengan tarekat dia. Tak ada sekerak itu. Saya ikut sekerak. Ni berat ni tak boleh bangun nanti. Dia orang lelaki. Saya orang lelaki. Jauh ni. Nampak perlu. Kalau jumpa dengan sudah kelambu. Jujur lah kelambu. Macam tak pakai balok jadi. Macam kursi balok Cina di apa? Lautan. Suluk lah kelambu. Dia pakai letak kelambu jujur. Itu bukan suluk tuan-tuan. Itu tidur. Tidur dan kelambu. Dia susun kelambu. Dia buat lebar kat luar sana. Saya bawa. Apa dia tadi? Rumah suluk. Bukan suluk lagu tu tuan-tuan. Suluk di dalam tempat yang sunyi. Kelambu berwarna hitam. Bukan dalam rumah. Ramah-ramah apa kata kelambu tu dikir banyak. Saya tak tahulah. Saudara berasa tak puas hati dengan cara kita ni, carilah. Banyak lagi hak jenis sujud nerak macam bau air pun ada. Hak jenis joget ni pakai talangi pun ada. Tuan-tuan, saya ikut pak secara kepada sepupu saya. Macam dia orang gitulah. Saya mana? Dekat tu dia. Dekat kampung. Dia ada tengok mana-mana dia air rabung ni, air apa kami gitulah, tak ingat. Saya kata boleh ikut. Saya boleh kata. Saya boleh ikut. Allah, dia ngatik. Mula-mula start ngatik dulu. Boleh nak terikat sangat pada muka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Siapa ikut belok pinggir ni. Lepas tu habis duduk bang pula. La ilaha illallah. Tuan-tuan, akhir sekali nampak. Saya kata, bang, dah bang, saya nak balik bang. Tak tahan, saya sakit pinggir. Tarekat apa tu? Saudara, nama dia Al-Tarikat Al-Fununi Al-Tunjuni. Nama tarekat. Tapi mati dah tu gurunya. Saya kata, aduh letih tarekat kau ni. Saudara, ni sebab tu tuan-tuan saya tanya tuan-tuan, gapo dalam amalan kita ni yang saya dah tengok ganjil daripada apa yang adalah amalan ulama atau Al-Quran mana? Kalau tak ada juga, belilah satu lot. Sebab perumahan. Sebab saya dapat tahu ada kitabnya, ada panduannya. Sebab Tok Guru Sio beri kat saya, bukan curi, bukan cetak rompak. La ilaha illa anta. Sebab saya bawa 2 buah bas pergi tengok apa zikir Tok Guru saya. Bukan saya cakap, saya bawa pergi termasuk Haji Kamarudin. Saya rasa buat apa ada. Saya tengok zikir apa Tok Guru saya amal sampai sekarang. Kita buat. Kita tak buat cetak rompak. Ni bawa zikir asal apa? Maksurat Hasan Al-Banna kat Mesir. Dia amal kat Pucuk Pistari 2. Ambil dengan siapa? Ambil dengan buku. Beli mana? Beli masjid ini India. Tarekat gapo? Nama dia tarekat masjid ini. Boleh Sebab tu jangan je. Serban.
Sedar, mana gambar? Orang ada gambar tengok. Semua pakai serba belakang. Tak ada ulama pakai topi, tuan-tuan. Tak ada. Kalau sebut ulama mesti serban. Dan tidak ada ulama pakai topi. Boleh